Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan kepada kita menggunakan masa dan tenaga kita untuk kita berada dalam satu majlis yang bermakna, jadi atur oleh pejabat agama tumpah bersama dengan bahagian penyelidikan Jabatan Hal Ehwal Agama dalam program pemantapan akidah. Jadi saya mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pejabat agama jajahan Tumpang, khususnya pegawai agama dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk ikut serta dalam satu slot program pemantapan akidah ini. Juga tidak lupa kepada pihak pengurusan masjid, jawatan kuasanya khususnya Tuan Imam dan para peserta sekalian kerana sudi bersama-sama berkongsi ilmu pada hari ini bersama-sama dengan saya. Jadi tajuk yang diberi kepada saya hari ini, sebagaimana disebut oleh pengurus itu, ialah cabaran akidah masa kini. Suara ni clear boleh tak? Pasal duduk sini tak dengar. Jadi saya akan ambil masa 1 jam untuk sedar tu buat ni begitu. Oh, clear ni. Tak on ni. Bunyi tak? Okey, clear sikit kan? Slow tak? Volume okey dah? Tak dengar ni. Tak buka lagi. Dengar kan? Okey. Sedap ni dah. Baik, tajuk dia ialah cabaran akidah masa kini. Tadi kita dah dengar dah daripada Al-Fadil, pegawai agama jajahan tu memberikan kepada kita asas-asas akidah. Jadi apa yang saya nak sebut sini, cabaran permasalahan akidah kita sekarang secara contemporary, sekarang semasa masa kini. Jadi saya nak bagikan tajuk ini kepada 3 skop. Saya akan cuba habiskan dalam masa yang diberikan ni untuk 3 skop. Yang pertamanya ialah fahaman Syiah. Kebetulan ada soalan yang tadi bertanya pasal Syiah. Yang kedua ialah perselisihan antara aliran salaf dan khalaf. Yang ketiga ialah tasawuf falsafi. Sebenarnya pembentangan saya ni dirakam sebenarnya. Ada video saya rakam setiap kali kalau saya buat program, saya rakam sendiri. Bukan rakam tu yang nampak depan kita, rakam apa yang tulis situ masuk suara. Jadi kalau tak saya tulis, nanti ambil rakaman ni saya bagi kepada pegawai agama jajahan, mungkin tu email boleh ambil dengan dia. Kalau tak saya tulis pun tak apa, boleh tengok semula. Hak benda ni akan tulis sendiri, boleh tengok di telefon masing-masing dah. Kalau nak tulis pun boleh juga, tapi maknanya tak tinggal. Sebab kuliah saya di mana-mana pun atas masjid saya buat rakam, kemudian saya post ke jemaah masjid. Jadi jemaah masjid itu dia boleh ikuti walaupun tak mari. Jadi dengan cara tu kau ramai tak mari. Bila saya buat lagu tu, dia kata tak apa, boleh tengok dulu rumah dia. Jadi skop ni sebenarnya atas pemerhatian saya, maknanya ini benda masalah, walaupun banyak masalah lain,
Tiga masalah ni kita akan bincang dan kita cuba faham lah. Nombor satu, kita ambil Syiah dulu. Ni fahaman Syiah. Kalau tengok ke gambar ni, dia ada pelik tu, dia sujud ke pemimpin dia tu. Ni fahaman Syiah. Menurut istilah Syiah ni, gapo dia Syiah ni? Ialah golongan yang setia kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Khalifah dalam khulafa ur-rasyidi yang keempat. Dia ni adalah menantu Rasulullah dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia kenal belaka dak kita Asy'ariyah. Dalam buku dia Maqalat Al-Islamiyyin dan Asy-Syahrastani, di dalam bukunya Al-Milal wan Nihal. Kalau tengok dia tulisan tu apa ada garis, apa ada titik bawah tu, itu dia panggil transliterasi. Ni kaedah penulisan bila kita nak supaya sebutan kita tu tepat. Jadi dia huruf Rumi menggantikan huruf Arab. Kalau huruf H titik bawah tu huruf hal. Macam tu. Tak? Macam Al-Hasan. Kalau H saja jadi huruf ha. Jadi orang boleh baca Quran dengan tulisan lagu ni. Okey. Jadi kedua-dua ni, tokoh ini dia menyebut dalam kitabnya, dia kata Syiah adalah nama yang diberi kepada mereka yang mengaku sebagai pengikut Ali ibn Abi Talib, melebihkan berbanding para sahabat lain dan percaya beliau mempunyai kelebihan berbanding para sahabat lain. Ini rusak dari segi akidah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan semua biasa belajar akidah, tutup guru kita ajar, umat Nabi Muhammad yang paling tinggi martabat selepas daripada Rasulullah, siapa dia? Abu Bakar. Nombor 2 Umar, nombor 4 Uthman, lepas tu Ali. Jadi dia sebut sini, dia kata tak, 3 orang ni dikira pengkhianat kerana merampas tempat Ali. Sini dia punah dah akidah. Dia kata Ali nombor 1. Saya pernah dengar ucapan tokoh Syiah. Dia dalam bahasa Arab, nasib baik dia tak kecek Parsi. Dalam bahasa Arab dia menyebut bahawa sebelum Al-Quran Iqra diturunkan kepada, ini ulama dia, sebelum Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, Iqra tu, Al-Quran telah pun berada di dada Ali sebelum lagi pada tu lagi. Mana hebat Ali lagi pada Rasulullah. Sebab tu dia marah ke Jibril. Jibril gitu tukar. Allah suruh waktu turun, ini orang panggil Syiah melampau ni. Bukan semua Syiah lagu ni. Dia kata Jibril ni Allah beri amanah suruh waktu turun wahyu ke Ali. Dia waktu turun ke Muhammad. Sebab tu dia marah ke Jibril. Baik. Syiah diasaskan oleh Abdullah ibn Saba, seorang Yahudi dari Sana'a, Yaman. Orang Yahudi sebenarnya awak mari, dia nak kena dah ke Islam. Okey. Dia datang ke Madinah semasa zaman pemerintahan Uthman radhiyallahu anhu dengan berpura-pura memeluk Islam. Munafik. Diayah dan propaganda bermula dengan penyebaran slogan Al-Wasi. Al-Wasi ni yang menerima wasiat, iaitu Ali radhiyallahu anhu adalah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah diwasiatkan. Manakala khalifah sebelumnya merampas kuasa dari Ali radhiyallahu anhu dan Ahlul Bait. Macam hamba sebut tadi tak? Tadi saya sebut dikira khalifah 3 orang ni merampas tempat Ali. Boleh faham sekat tu lah. Jadi saya rasa soalan nanti tanya sekarang dah. Nanti sudah saya akan bagi masa untuk bertanya lah. Kita boleh cepat sikit dengan cara kita bertanya lagu ni. Baik, hak dulu. Jadi kita secara ringkas, kita tidak nak bincang banyak dalam Syiah ni oleh kerana dari segi realitinya pengaruh Syiah ni tidak besar di Kelantan. Ada beberapa tempat. Kita tidak boleh nafi wujud. Saya pun dah berjumpa dengan orang-orang di Kota Baru, di kawasan Kubur Marah tu ada. Mati dah setengah ni. Dia mengaku dia Syiah. Jadi rasanya di Tamil ni SBJ ni tak ada seorang habuk Syiah, rasa tak? Jadi sekadar kita nak tahu, dan kita sebut sepitah lalu, Syiah ni tidak begitu mengacang kita. Cuma kita bimbang gini, di Selangor tu, di utara tu dia ada besar situ. Pengaruh dia, kita bimbang takut anak-anak kita ngaji. Di Universiti Melaya tu, Akademi Pengajian Islam. Ada
ustaz daripada Bacok, doktor apa ni, Profesor Media, orang Bacok, dia ni pendukung Syiah. Ramai pelajar-pelajar telah terpengaruh dengan dia, dan dia boleh kahwin muta'ah pun dengan pelajar yang disebutkan oleh Al-Fadhil kita tadi. Jadi tujuan saya highlightkan Syiah di sini, walaupun tidak ancaman yang besar, untuk kita jaga-jaga anak kita bila pergi belajar di Selangor, kawasan dia takut terpengaruh dengan Syiah. Ni kena tengok, kalau perhati kelih dia sembahyang pelik ni, tu Syiah. Tokoh dia yang kita kenal belaka, Ayatullah Al-Khumaini. Saya tulis dalam mewakili perkataan Arab, Ayatullah Al-Khumaini, pemimpin gerakan revolusi Islam Iran. Ini tuan dia mati dah. Ni tokoh dia ni. Kemudian disambung oleh Hasan Nasrullah, pemimpin Hizbullah di Lubnan. Ini tuan dia. Kita nak tengok lagu mana pegangan dan pemikiran dia. Pertamanya dia Al-Bada'. Al-Bada' ni mana? Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia. Kita belajar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, ilmu Allah ni dia qadim, tidak berubah. Tidak kata boleh bertambah, boleh berkurang. Ilmu bertambah berkurang ni kita makhluk. Bila kita main ngaji bertambah dah. Jadi Allah dia tak ada bertambah, tak ada berkurang. Jadi dia ni dikira ilmu Allah tu berubah. Jadi punah pula akidah sini. Kalau kita tanya Syiah ni punah mana benda-benda ni lah. Kemudian dia beriktikad bahawa Al-Quran yang berada di sisi umat Islam telah diselewengkan oleh para sahabat. Hak kita duk baca Quran lah ni, dia kata bukan hak sebenar tu. Kalau kita pergi kat dia, dia ada Quran lain. Dia ada surah lain, surah Al-Wilayah lagi. Dia ada surah lain. Kemudian dia menolak hadis yang diriwayatkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah sekalipun hadis mutawatir. Kalau siapa dia biasa ngaji mustalah hadis kan, dia ada hadis hak rendah sekali dipanggil hadis dhaif kan. Atas sikit tu hak boleh terima dipanggil hadis hasan. Hak tinggi sekali dia panggil hadis sahih. Hak bawah pada hadis dhaif hak tak dipakai hadis palsu, hadis maudhu'. Kalau tak ngaji hadis pun biar tahu dah 3-4 tingkat tu. Hak hadis palsu tu bukan hadis hak reduk rekod, dia panggil hadis maudhu', hadis palsu. Naik sikit hadis dhaif ni hadis juga tapi dhaif tak ada berapa pegang. Naik sikit lagi hak boleh terima hadis hasan. Naik lagi dia panggil hadis sahih. Dan lepas hadis sahih ada hadis yang tidak payah cek sahih tak sahih, dia panggil hadis mutawatir macam Quran. Orang Syiah hadis mutawatir ni walaupun tinggi martabat dia daripada hadis sahih, dia tak boleh terima kalau sekiranya tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Sebab tu kalau dia tengok hadis ni an Abi Hurairah, tak boleh. Sebab Abi Hurairah ni bukan puak kita, dia tak terima. Sedangkan periwayat hadis yang paling banyak sekali, ialah 5,000 lebih periwayatan hadis, ialah mari daripada Abu Hurairah. Dia terima bila Ali, bila Fatimah, bila Hasan Husain, keluarga Nabi je boleh meriwayatkan hadis. Kalau orang lain riwayat, dia tolak. Sebab tu tak serupa sok berhukum dengan dia. Kita pegang hadis ni, dia tak boleh pegang. Hak hadis hak dhaif, hak kita tolak, dia pegang pula. Itu jadi tak belaga semualah. Kemudian yang keempat, dia mencela para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma ni, serta menuduh Aisyah sebagai penzina. Dia mahu benar ke Aisyah? Sebab Aisyah dia balah dengan Ali ya, dalam sejarah dia tu. Sebenarnya unsur tu masuk dalam pengajian kita, kita tak sedar. Tu ke Ali tu ke dia? Kan tu ke Ali kacip timah. Tu unsur Syiah benar tu. Gagah Ali, gagah Musa tak? Orang tua dulu dah. Dia masuk dah situ. Buat apa tu ke Ali kacip timah dia buh nama? Kena berlaku tak tu ke Ali kacip timah Baik. Semua imam Syiah adalah maksum. Kita tahu ni Nabi-Nabi dan Rasul malaikat aja maksumnya. Dia imam dia maksum. Memperingati peristiwa pembunuhan Husain. Kan kita tahu Sayyidina Husain anak Sayyidina Ali kan, dia mati dibunuh di Karbala. Jadi pada setiap 10 Muharram setiap tahun dia mengadakan
satu peristiwa memperingati dengan dia teriak, bukan setakat itu saja, dia toreh tubuh dia. Ni tengok kesesatan dia, beri pun ramah-ramah ni kan, dia pakat toreh katok kepala lega pun dia, simpati kepada Al-Husin. Okey, boleh faham dah? Tak payah setakat ni dah. Kemudian dia sujud di atas batu Karbala. Macam saya sebut tadi, pensyarah tu kan di Universiti Melaya Akademi Islam tu, dia bawa batu semua dalam poket. Tu kita bertanya kepada kawan dia lah, bila nak semayang tu dia letak batu. Dia sujud ni, tengok acu tengok ni, nak ke batu depan dalam kuning merah. Dia kena sujud atas batu tu, batu Karbala. Saya pernah buat rombongan masa kerja dulu bersama rombongan kajian negeri, bersama dengan menteri besar sekarang lah, masa dia timbalan dulu. Sebabnya saya sebenarnya lama menjadi setiausaha sulit dia, 7 tahun setengah semasa dia timbalan dulu lah, ambil ni. Dan satu masa tahun 2005 saya pergi buat lawatan ke Jordan, ada masjid Syiah sebuti situ. Bila kita nak masuk singgah nak semayang tu, ada petugas luar tu dia holor batu. Kata gapo dia pasal kita nak semayang, dia holor batu, dia sesujud atas batu. Bakali tak sah kalau tak sujud atas batu. Ni tengok dia sujud ni. Ni. Ingat kalau anak kita buat kelik batu lagi ni, ya Syiah dah tu. Menghalalkan nikah mutaah. Ni hak ni gembira, sedap seronok ni kali. Nikah kontrak. Mai kita nikah 2 minggu. Saya berbual dengan seorang yang inilah dia mendalami sikit ajaran Syiah. Dia ada soal lagi lepas nikah mutaah. Kita nak ambil makam yang lebih tinggi sebagaimana Al-Fadhi kita sebut tadi, kalau kau banyak mutaah kau tinggi martabat dia kan. Ahli-ahli Syiah ni kalau nak angkat martabat dia boleh mendermakan isteri dia kepada pemimpin. Kalau pemimpin dia dikira sebagai orang pejuang, kita boleh sewa isteri kita untuk ditiduri oleh pemimpin. Jadi dia nak jadi macam ilmu asal anak rimah lah. Kemudian mengharuskan jamak solat dalam semua keadaan. Ni saya tanya sendiri. Ada orang Kota Baru tu, dia Syiah. Saya pergi di pejabat dia, gambar Khomeini besar. Bila dia pergi di pejabat saya, masa saya duduk pejabat tanah Kota Baru dulu, saya ajak dia semaya Zuhur. Mari kita pergi semaya. Masuk waktu Zuhur. Dia kata dia jamak. Padahal dia duduknya di Pasir Tumbuh rumah dia. Kata gua nak jamak ni. Kita musafir. Musafir apa? Kata Pasir Tumbuh dengan sini ni. Dia kata kita duduk atas dunia adalah musafir menuju akhirat. Sedap juga dia. Jadi boleh jamak belakang ni dah. Sebab bila hadis Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang berdagang dan orang dalam perjalanan ni. Nabi kata kita musafir atas dunia. Tak apa-apa, musafir boleh jamak qasar. Itulah hujah dia dah. Bukan dia kata buat-buat saja. Dia ada hujah dia, tapi orang panggil baca hadis tu untuk lain, maksud lain. Dalam kaedah dia panggil kalimat haq yuridu bihal batil. Kalimah tu betul tapi dia nak benda salah. Nampak dah? Okey. Kita tengok kitab-kitab Syiah. Tidak nak banyak di Syiah ni sebab yang saya sebut tadi kan, dia tidak ancaman yang besar. Ini dia Nahjul Balaghah di Asy-Syarif Ar-Ridha, Al-Kafil Al-Kulaini, Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq, man la yahdurul faqih Ibnu Babawayh Al-Qummi. Nama-nama kitab dia lah. At-Tahdhib nama daripada At-Tusi Abu Ja'far Muhammad ibn Hasan, dan Wasailu Syiah Muhammad ibn Hasan, Kashful Asrar oleh Al-Khumaini. Al-Khumaini ni ke sebab tu pengikut dia agung sangat. Dia penulis kitab tengok itu. Tiga dia kitab dia tulis tu. Al-Hukumatul Islamiyah dan Tahrirul Wasilah. Tu kitab yang Khumaini tulis. Dan kitab dalam bahasa Inggeris satu lagi ialah Peshawar Naik oleh As-Sayyid Muhammad Rais Al-Wahidin. Mafatihul Jattad oleh Syekh Abbas Al-Qummi. Dan ini ada yang ditulis dalam bahasa Melayu ni. Ada seorang Profesor Madya Dr. Lutfi Ibrahim. Inilah orang yang tokoh akademik kita yang berpahaman Syiah ni. Dia duduk menyebar di universiti ni. Hidup lagi, saya rasa mati dah dia ni. Dia Minhaj Kebenaran Pendedahannya oleh Al-Hasan bin Yusuf Al-Muhar Al-Khulli dan Profesor Madya Dr. Lutfi Ibrahim. Dan dia tulis pula Mengapa Aku Memilih Ahlul Bait. Ini kitab Syiah, buku Syiah belakang.
Jadi anak-anak kita kalau baca ni sudah terpengaruh dah. Baik, kita tengok Syiah di Malaysia ni. Kumpulan Syiah ini dipercayai mula bertapak di Malaysia selepas kejayaan revolusi Iran pada tahun 1979. Ingatkan dulu ketika Shah Jihad jatuh dulu dah. Shah nama apa dah? Bukan Shah Jihad, Shah apa dah? Shah Iran. Shah Jihad itu India. Shah Iran dijatuhkan oleh Khomeini, revolusi tu. Orang tak kaji lagi dia tu akidah lagu mana, tapi kerana perjuangan dia. Saya nak jawab tadi, saya betul ada siapa tadi orang tanya Syiah di Iran lah ni. Dia sebenarnya gini, kalau mengikut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ni Presiden Kesatuan Ulama Dunia, dia kata sebenarnya ada beberapa firqah kumpulan Syiah, tapi sikit sangat, yang menghampiri Sunni. Ni. Dia tidak sangat nak menyeleweng hak ni. Sama ada boleh terima atau boleh terima katanya Yusuf Qaradawi itu, situ dia kata itu soal lain. Tapi oleh kerana kita nak meraih hak itu, sebab tu kita pun terima juga perbicaraan dengan dia. Persidangan-persidangan sebagaimana Al-Fadhil kita sebut tadi, kita bukan terima akidah dia, tetapi politik antarabangsa, kerana dia ni kuasa besar. Dia ni kan tentera, dia ni nombor 2 kuat di, nombor 3 dalam dunia, tentera Islam. Saya baca dalam laporan berita apa ni, ketenteraan ni, logistik dia, yang paling besar sekali tentera ni Pakistan, tentera Islam. Ini digelung oleh Barat ni. Yang kedua Turki. Yang ketiga ialah Iran. Dia. Jadi oleh kerana ni kita nak tupai ni, walaupun dia tu akidah dia tidak betul, tapi dia royak dia Islam. Jadi untuk politik dunia, kalau kita tengok dari sejarah Nabi dulu, kan Nabi pun minta tolong orang kafir dah untuk tunjuk jalan nak pergi ke hijrah dah. Jadi kita nak tupai dia, tupai tentera dia. Kita tak si akidah dia. Kena ingat, kalau ada kena Yusuf Qaradawi atau pemula ni kan, Presiden Pahla ni Tuan Guru Datuk Haji Hadi tu kan, dia ni dia timbalan kepada Yusuf Qaradawi dulu, tapi dua-dua tak jawatan dah. Okey, dulu masa tu kita tengok dia bersama dengan pemimpin Iran. Jangan ingat dia masuk Syiah. Yusuf Qaradawi jauh sekali tidak Syiah. Tapi oleh kerana politik antarabangsa untuk nak lawan dengan Zionis Yahudi, kita nak guna dia. Tak si akidah dia. Okey. Jadi di Malaysia ni, setelah berlaku revolusi Iran tahun 79, maka situlah orang Malaysia kita mula berasa dia bukan ambil perjuangan saja, tapi pakar akidah pun dia ambil. Saya jumpa dengan orang Kota Baru seorang, adalah dia royak dia Syiah, dia mengaku betul. Kata apa ya Syiah? Oh, orang nak Syiah belaka dah, tak ada dah Sunni yang sedap dia. Payah lagi ni Allah. Saya ni kalau rusak akidah kan, sebagaimana Al-Fadhil kita sebut ni, asas agama kita ni lah akidah. Kalau punah akidah ke habis licin lah. Sepuluh kapi ya. Pengaruh ajaran dan pahaman kumpulan ini menolak ke negara ini melalui bahan-bahan bacaan dan orang perseorangan, sama ada yang berkunjung ke Iran atau yang datang dari Iran. Di Malaysia terdapat 3 kumpulan Syiah yang berkembang semenjak beberapa tahun ke belakang ini, iaitu Syiah Tayyibi Bohra, Daud Bohra, kemudian Syiah Ismailiyah Agha Khan, dan Syiah Ja'fariyah Imamiyah Isna Asyarah 12. Pahaman Syiah ini bertambah meruncing apabila beberapa orang pensyarah universiti tempatan, saya sebut tadi, telah memainkan peranan untuk menyebarkan pahaman Syiah Ja'fariyah secara serius kepada para pelajar di Institut Pengajian Tinggi. Ketika saya berkhidmat sebagai pendaftar di KIAS, saya sempat jadi pendaftar dulu sebelum patching dulu di KIAS. Saya berkecek dengan timbalan rektor dulunya, itu Profesor Mirza Dr. Idris. Dia disebut nama orang seorang pensyarah di Universiti Melayu Akademi Islam Hak, orang baca tadi, pernah dia berkahwin mutaah dengan pelajar kita, pelajar Malaysia perempuan ni, pelajar di hak perempuan ni, dan dia buat apa ni orang panggil nikah mutaah dia buat sekedudukan dalam bilik pensyarah. Berlaku hubungan jenis dalam bilik tu, tak apa. Sebab dia pengaruh budak tu, tak apa. Boleh pahala banyak kita nikah mutaah ni. Jadi inilah kalau ibu bapa kita ni jaga molek anak-anak tino lama nikah dengan pensyarah mutaah gini kan. Kita diingat dia ngaji agama molek tak? Kena tengok. Pengaruh pahaman Syiah ini kian menolak ke negeri-negeri di semenanjung Malaysia, antaranya Kelantan. Ada Kelantan kawasan tu. Johor, Perak, wilayah persekutuan dan Selangor.
Di Malaysia pengikut kumpulan ini dianggap antara 300 dan 500. Mujur tak ramah, tak sampai 1000 lagi kan. Cuba kita tengok dalam gambar ni dia ni kan. Dia duduk tu dengan bangganya belakang tu ada semua slogan-slogan Syiah belakang ni. Ni pemimpin dia, ketua dia, tengok tu. Tengok ni, kalau kita buat gambar lagu ni pun alat-alat Syiah belakang tu. Dia panggil pemimpin Iran mari ni. Malaysia ada orang ni. Ni, kenal kau? Tak ada orang kawasan Tamin ni dia. Ni. Orang Syiah dia buat mari tu. Antara gejala-gejala Syiah yang timbul akibat dari pahaman dan ajaran Syiah ialah adanya usaha menghantar pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran ke Iran. Jangan hantarlah anak. Wujudnya kahwin mut'ah tadi. Meluasnya penyebaran buku-buku Syiah. Wujudnya sokongan dari golongan tertentu kepada pengaruh Syiah, terutama golongan ahli politik. Orang politik ni ada. Kalau tanya saya boleh royak, tapi tak boleh royak. Dan ni benda politik. Saya kenal ada ahli politik yang berpahaman Syiah. Tapi tak ada di Kelantan lah. Wujudnya kesamaran dan keraguan orang ramai terhadap ajaran dan pegangan Islam yang sebenar, contohnya dalam aspek perkahwinan, kebumayan dan sebagainya. Kita tengok dia lagu mana orang Syiah semaya. Ni Syiah Malaysia ni di Selangor. Cuba tengok gaya dia semaya. Mungkin tak bunyi suara disebabnya kita sambung dengan TV dah. Kita tengok semaya saja, tengok dah kalau dia semaya lagu mana. Bunyi suara je. Tak apa, tak beri suara, tak apa, nak tengok itu. Dia dah tak apa, dia tidak mustahak. Itu sikit, nak tunjuk sikit lah. Jadi kalau tengok anak kita klik semaya lagu tu kan, Allahu Akbar, apa lama begitu lah. Apa tak? Okey. Habislah tajuk satu. Si Pen ni buat tanya sekarang. Saya pergi kedua, ada 3 slot dah. Ni panjang sikit ni. Perselisihan antara aliran salaf dan khalaf. Ini tak kesudahan. Balah ni daripada dulu lagi sampai lah ni tak akan selesai. Gapo dia salah khalaf ni mungkin antara kita ni ada ngaji dah tahu dah. Saya sebutlah sepatah lalu. Kita tengok dari segi akidah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berasaskan kepada beberapa ayat dari Al-Quran serta surah Al-Ikhlas untuk menjadi pegangan dan iktikad yang kukuh. Dia tidak panjang cerita zaman Nabi dulu. Nak kenal Allah, Nabi kata kul huwallahu ahad, Tuhan itu satu. Allahus samad, Tuhan itu tepat kita tumpuan kita untuk kita minta tolong. Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad, orang tak beranak ke dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dia Tuhan itu tak serupa dengan makhluk. Cukup. Dia tak ada bahas panjang. Tidak pernah berlaku sebarang pertelingkahan dan perselisihan mengenai akidah. Dan sekiranya berlaku sesuatu kemusykilan, mereka terus berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda dapat menghapuskan segala keraguan itu sehingga mereka merasa sangat puas hati. Selesai masalah. Mungkin Nabi ada. Kalau balah sahabat ni kata gini, mari kita pergi tanya Nabi. Selesai masalah. Kemudian zaman Khulafa Ar-Rashidin, lepas Nabi mati, keadaan kepercayaan umat Islam pada zaman awal Khulafa Ar-Rashidin adalah mewarisi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma timbul sedikit perselisihan di sekitar hukum cabang sahaja, bukan dasar akidah Islam. Namun perselisihan tersebut berjaya diurus dengan baik dengan cara kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah dah. Namun bermula dengan Abu Bakar, umat Islam semakin ramai dan banyak negara yang dahulu jadi bawa kuasa Rom dan Parsi telah dapat dikuasai. Bila dah orang lain daripada bangsa Arab mula masuk Islam, masing-masing membawa budaya dan kepercayaan lama. Mula nak jadi huru-hara lalu dalam akidah. Dengan perluasan kuasa dan pengaruh khasnya zaman pemerintah Umar dan Uthman, ramai dari kalangan orang bukan Islam dan bukan bangsa Arab memeluk Islam. Walaupun telah menganut agama Islam, mereka juga mempunyai adat dan kepercayaan asal mereka sendiri serta metodologi dalam memahami asas akidah khususnya tentang ketuhanan. Dia buat mari hak Tuhan hak dia belajar dalam agama dia dulu. Masuk dalam ni.
pada akhir zaman Khulafa Ar-Rasyidin telah lahir golongan yang cuba mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran, khasnya ayat-ayat yang mempunyai dengan sifat Allah. Zaman Nabi mula dia tidak takwil. Lagu mana ni? Kita tengok depan, tidak takwil supaya menjimatkan masa, sebab depan ada lah. Timur dulu, takwil gapo dia. Lantaran itu muncullah puak pelampau, antaranya nama Jahm bin Safwan, dan diteruskan oleh golongan Mu'tazilah. Ni mula ada ni. Bila tak ada Khulafa Ar-Rasyidin, dia panggil mula-mula zaman Umayyah. Kita ngaji dah sejarah. Lepas zaman Umayyah, zaman Abbasiyah. Ni khalifah-khalifah lain ni. Zaman Umayyah ni pula akidah ia diwarisi daripada Khulafa Ar-Rasyidin, diteruskan dan dipertahankan oleh Hasan Al-Basri. Ni orang tabi'in. Hasan Basri inilah dia mempertahankan akidah yang dibawa oleh Rasulullah, walaupun mari falsafah yang luar masuk. Bila sebut Hasan Basri ni, kita kena tahu inilah tokoh tabi'in yang hebat. Dia lebih hebat lagi daripada imam-imam mazhab 4. Kalau ada lah kita jumpa kitab pekoh Hasan Al-Basri, kena pakai dia daripada Syafi'i. Sebab dari segi ahli jauh dia zaman tabi'in lagi. Imam Syafi'i kita ni dia abad yang ketiga dah. Dia lahir pada tahun 150 Hijrah. Abad kedua kan. Imam Syafi'i 150 Hijrah baru dia lahir. Ini Hasan Basri ni dia mati pun 110. Dia mati dia dulu baru lahir Imam Syafi'i. Baik. Nama muridnya, anak murid dia nama Wasil bin Atta, telah mengasingkan dirinya daripada majlis gurunya. Dia lari daripada Hasan Basri, dia bentuk majlis sendiri, dan beliau membentuk kumpulan ia sendiri yang dinamakan Mu'tazilah. Ini mula nak bunuh akidah kita ni, dibawa oleh Wasil bin Atta. Baik, lagu mana pula akidah zaman Abbasiyah? Jadi timbul dah Mu'tazilah ni, nak masuk dah. Pemerintah Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah bertambah luas serta ramai orang-orang ajam. Orang ajam, orang bukan Islam yang memeluk Islam. Mereka membawa unsur-unsur kepercayaan mereka, menyebabkan umat Islam menghadapi berbagai-bagai kepercayaan. Ni nak oyak detik lagu mana nak punuh akidah. Dengan yang demikian lahirlah tokoh-tokoh Islam dalam bidang ilmu tauhid menentang akidah-akidah yang salah itu, di samping menegakkan akidah Islam yang sebenar. Mereka menggunakan metodologi yang bukan sahaja daripada Al-Quran dan hadis, malah menggunakan dalil-dalil akal dan logik. Sebab gini, bila ahli falsafah masuk, dia membincangkan ketuhanan dalam istilah dia sebagai teologi. Tuhan ni pasal Aristotle dia bawa mari. Tuhan God ni ialah benda yang tidak berjirim, tidak berjisim, tak ada tempat ni. Hak kita duk cara dalam ulama kalian sebenarnya Aristotle buat mari dulu. Dia buat mari lagu tu. Tuhan ni dia tidak berjirim, tidak berjisim, tidak ada arak, tidak ada jauhar. Kalau saya pun ngaji kisah 20 lagi jumpa dah. Gapo jauhar, gapo arak. Boleh tolong ya kamu, gapo jauhar, gapo arak. Jadi waktu tu sebenarnya istilah ada dari di Greek, Yunani, Aristotle buat mari dah tu nanti. Tapi ulama-ulama pada masa itu dia nak lawan yang dibawa oleh falsafah pemikiran itu, dia guna metodologi cara sama. Okey. Faham tak? Dia bukan nak kepada toksi bincang dia arak, jauhar tadi, jisim jiring itu, tapi oleh kerana keadaan itu perlu masa tu. Sebab demo tu cuba menghura Tuhan dalam bentuk falsafah, maka dia guna ilmu falsafah juga untuk jawab balik. Berasaskan pemikiran tersebut lahirlah ilmu kalam. Kita panggil ilmu kalam kan. Sekarang kita nak faham aliran salaf dengan khalaf. Aliran salaf ini ialah golongan para sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in. Salaf ni dari segi istilah dulu, khalaf ni kemudian. Jadi mengikut manhaj Rasulullah, tidak dimasuk dengan unsur-unsur lain. Ada pendapat yang mengatakan dia kata 3 abad pertama, tapi ada pendapat kata 5 abad. Walau macam mana pun pendapat yang lebih kuat ialah sekat 3 hijrah. Itu dia panggil salaf. Lepas 3 tu khalaf. Itu dari segi masa. Dari segi manhaj pula, cara pula, mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletak kedua sumber itu di tempat tertinggi, juga turut diwarisi oleh
dengan berpegang kepada sunnah ialah para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dari segi manhaj atau cara dalam bidang akidah, perbezaan utama antara golongan salaf dan khalaf ialah tentang memahami ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Dari segi masa kita tahu dah, salaf ni 300 tahun alam kata. Sebelumnya start daripada Nabi sampai ke 300 tahun. 300 tahun alam mari ni dia panggil khalaf. Faham sudah? Baik. Sekarang ni dia dari segi manhaj pula dia berbeza. Ketika mana nak faham ayat mutasyabihat. Mutasyabihat ni makna ayat kesamaran. Contohnya ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang boleh menimbulkan kesamaran dan tidak boleh dipahami maksud sebenar khususnya mengenai sifat Allah. Contoh, bila ayat Quran kata yadullahi fawqa aydihim, yad makna dia tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Jadi perkataan tangan tu ialah orang Arab duk guna. Dia guna yadu Muhammad, yadu Ibrahim tak? Tangan Muhammad, tangan Ibrahim. Tiba-tiba Allah pun kata yadullah. Jadi bahasa pelik. Allah ada tangan ke tak? Kemudian Ar-Rahman alal arsyistawa. Tuhan Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy. Dari segi bahasa istiwa berada di atas. Orang Arab dia biasa dah guna istiwa ni untuk berada di atas. Kan dalam Quran tu, kan dalam ayat bila kita baca subhanallazi sakhkhara lana hadza tu kan, cuba tengok dalam surah Az-Zukhruf kalau tidak silap bodoh. Wa idzastawaitun 'alaihi fataqulu subhanallazi sakhkhara lana hadza sampai habis. Dia kata wa idzastawaitum 'alaihi, apabila kamu berada di atas kenderaan, fataqulu maka hendaklah kamu baca subhanallazi sakhkhara lana. Itulah sebab tu doa kita baca doa tu kan dalam Quran tu. Perkataan istawaitum tu Tuhan guna untuk kita. Istawa juga. Cuma dalam bahasa Arab istawaitum tu untuk antum siapa dia ngaji Arab dah. Istawa untuk huwa, dhamir dia. Jadi kok kita pun Tuhan kata izastawaitum. Kok dia pun dia kata istawa. Lagu mana? Baik. Kemudian wajabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekallah wajah Tuhanmu, wajah muka. Ini benda-benda dipanggil mutasyabihat, bagi keliru dah. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Ayun ni maknanya dan buatlah kapal itu dengan mata-mata kami. Kalimah-kalimah tangan, istawa, wajah, mata ni seperti yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut dapat dipahami secara lafaz zahirnya seolah-olah menggambarkan Allah bersemayam. Sebab tu kalau kita tengok dalam tafsir pimpinan Rahmi pun Tok Peti Ajino kita dia tasahihkan kitab pimpinan Rahmi dia guna bersemayam. Allah bersemayam di atas arasy yang layak baginya. Tengok Tok Peti Ajino kita dia tak tukar, dia panggil bersemayam juga yang layak baginya disebut. Jangan nampak bersemayam pos-pos semaya raja, bersemayam raja dah. Raja duduk di atas singgasana, tapi Allah bersemayam di atas arah. Tapi bersemayam Allah tidak sama dengan bersemayam raja. Sebab tu Tok Peti Ajino kita dia tasrihkan kitab. Cuba tengok dah kitab Pimpinan Rahman. Ada tak? Pimpinan Rahman surah Taha ada ayat ni. Ar-Rahman ala istawa, dia tulis nota kaki bawah Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy yang selayak baginya. Kalimah-kalimah tersebut dipanggil mutasyabihat. Clear dah mutasyabihat ni. Baik, cara golongan salaf memahami ayat-ayat mutasyabihat. Dia panggil lagu mana? Orang salaf ni. Para sahabat tidak pernah bertanya tentang kalimah-kalimah tersebut. Sebaliknya mereka menerima seadanya. Contohnya mereka memahami makna istawa dengan maksud berada di atas sebagaimana kalimah yang serupa digunakan dalam ayat lain. Cuba tengok dalam ayat lain ni. Dalam Quran. Wa qudiyal amru wastawat alal judi. Ini cerita bahtera Nabi Nuh. Dan terlaksanalah perintah Allah itu. Dan bahtera Nabi Nuh itu pun berada di atas gunung Judi. Tengok ni. Perahu pun guna istawa. Tuhan pun guna istawa. Tapi bila keluar ayat ni, Nabi tidak pernah hura makna istawa. Dia tinggal kepada sahabat dan orang Arab pada masa itu. Dia tidak kata, tengok mula ni istawa jangan terjemuh berada di atas ni.
Nanti punah akidah puak-puakmu. Istawa ni dengan makna lain. Tak, Nabi tinggal. Sebab Nabi yakin umat Islam pada masa itu boleh terima istawa Allah tidak sama dengan istawa makhluk. Pada dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tu tak serupa dengan makhluk. Sebutlah gapo-gapo Tuhan apa? Walaupun serupa kalimah yang kita guna untuk makhluk, tapi oleh kerana kita ada walam yakul lahu kufuwan ahad, kita boleh tolak Tuhan tak serupa dengan makhluk. Walaupun Tuhan kata tangan, walaupun Tuhan kata muka, walaupun Tuhan kata bersemayam, tapi tidak sama dengan makhluk. Khalas. Faham tak? Okey. Itu cara sahabat dulu. Walaupun kalimah tersebut disandarkan kepada Allah, mereka tetap mentanzih. Tadi Al-Fadhil kita sebut. Tanzih dan mana menyucikan Allah daripada menyerupai sifat makhluk. Mereka berdasarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghuraikan atau menukar kalimah tersebut kepada makna yang lain, kerana meyakini umat Islam ketika itu sudah dapat mentanzihkan Allah daripada menyerupai makhluk melalui ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Laisa kamisli syai', tidak sesuatu pun yang sebanding dengannya. Jadi hak ni nak tanzih. Walaupun sebut gapo ke Tuhan pun, kalau ada hak ni selamat. Ini cara orang salah mikir kan. Ini bermakna istawa Allah tidak sama dengan istawa makhluk. Kaedah umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami ayat-ayat mutasyabihat sempurna ini disebut isbat. Gapo makna isbat? Menetap. Ada istilah isbat lah. Apa makna isbat? Terima seadanya. Bila Tuhan kata tangan, tanganlah dia. Boleh ke lagu tu? Boleh, tak boleh tu lagu tu sahabat. Kita tahu dari mana? Tengok kitab. Tengok kitab-kitab mereka. Ni ada banyak depan ni. Isbat bermakna menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana makna kalimah asal, seperti mana yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis, tanpa menukarkan kepada makna lain. Dalam masa yang sama mentanzihkan, menyucikan Allah daripada menyerupai sifat makhluk. Menetap boleh, tapi kena menyuci. Walaupun kata tangan tidak serupa dengan makhluk. Kalau kata tangan Allah serupa dengan tangan makhluk, jadi punah akidah kafir lalu. Faham tak? Kaedah isbat ini berterusan ke zaman sahabat dan generasi terkemudian, dan diperjuangkan oleh golongan ulama imam 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya isbatus sifat. Dia tidak tukar makna ni. Mana bukti dia? Kena tengok kitab dia lah ni. Ni awak mari belakang kitab dia ni. Petikkan pegangan imam 4 mazhab. Kita ambil dulu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia mati tahun 150 Hijrah. Tahun tu juga Imam Syafi'i beranak. Ingat dah? Mudah nak ingat. Imam Hanafi mati tahun 150 Hijrah. Tahun tu juga Imam Syafi'i beranak. Baik. Ini katanya Imam Abu Hanifah. Dia kata walahu yadun wa wajhun wa nafsun kama zakarahu Allah Ta'ala fil Quran min dzikril wajhi wal yad wal nafs. Fahuwa sifatun bila kaif wala yuqala anna al-yad qudratuhu aw ni'matuhu li anna fihi ibtadus sifah wa huwa ahlul qadr wal i'tizal. Allah mempunyai tangan. Dia kata Allah ada tangan, wajah, zat, seperti mana Allah menyebutnya di dalam Al-Quran dengan sebutan tangan, wajah dan zat. Maka ia merupakan sifat-sifat Allah yang tidak dihuraikan bagaimana sifatnya, kata Imam Hanafi. Dan tidak boleh dikatakan bahawa tangan itu adalah kudratnya. Dia marah tukar tangan kepada kudrat. Siapa dia ni? Imam Hanafi. Atau nikmatnya. Kerana sesungguhnya ia mengandungi pengertian menafikan sifat Allah, dan itu adalah pegangan pahaman Qadariyah dan Mu'tazilah. Katanya Imam Hanafi, kalau orang tukar kudrah, apa dia, tangan yadullah tu kepada kudratullah, maka itu dia panggil ibtalus sifat, menafikan sifat. Perbuatan ini serupa dengan Mu'tazilah. Dia marah. Okay. Ni kita ada Al-Fiqhul Akbar. Dia kata lagi, man qala la a'rifu rabbi afis sama' am fil ard faqad kafara wa kadza man qala annahu 'ala al-'arsy wa la adri al-'arsy afis sama' am fil ard la yusafu Allah ta'ala bi sifatil makhluqin
Sesiapa yang berkata aku tidak tahu Tuhanku, sama ada dia di langit atau di bumi. Kalau dia tanya Tuhan duduk mana, tak tahu duduk langit ke duduk bumi, maka sesungguhnya ia telah kufur. Demikian juga bagi sesiapa yang berkata bahawa Allah di atas arsy, namun aku tidak tahu arsy itu di langit atau di bumi. Tidaklah disifatkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Tanzih belakang ni. Ini Imam Hanafi sebut dalam kitab Al-Fiqhul Absat. Kita tengok pula Imam Malik. Imam Malik dia sebut lagu mana? Allah fis sama' wa ilmuhu fi kulli makan, al-istiwa ma'lum wa kayfiyatuhu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Allah itu di langit, ilmunya di setiap tempat. Istiwa diketahui maknanya. Kalau disebut istiwa, kita tahu berada di atas. Kaifiat, tata cara macam mana istiwa Allah tidak diketahui. Tak usah fikir, dia tetap jumpa cari. Tapi beriman dengannya adalah wajib. Jangan tukar. Kita percaya Allah istiwa. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentangnya adalah perbuatan bid'ah. Terbaik duk tanya. Dah kalau dia duduk lagu mana? Tanya tu tak kena dah. Berhenti sekat tu. Amiru ma ja'a bihi. Lalukan sebagaimana dia datang. Tak apa tak? Nampak tak serupa sikit dengan kitab-kitab kita nak baca ni dah. Tak apa, nak tengok mana mula dah. Imam Syafi'i ni, kita mazhab Syafi'i ni, akidah kita, dia tak ambil jalan takwil, tukar makna. Cuba tengok Imam Syafi'i kan. Al-qawlu fi sunnah allati ana 'ailaha wa ra'aitu 'alaiha alladhina ra'aituhum mithlu Sufyan wa Malik wa ghairihima. Al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Allah 'ala arsy wa sama'ihi. Perkataan di dalam as-sunnah yang mana aku berpegang di atasnya dan aku melihat di atas pegangan ini juga mereka yang telah aku ketahui seperti Sufyan As-Sawri dan Malik, mana Imam Malik, serta selain daripada mereka berdua. Dia kata akidah aku serupa dengan Sufyan, serupa dengan Imam Malik. Dia kata lagu mana? Berikrar dengan syahadat bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasulullah dan Allah di atas arasnya dan langitnya. Ini disebut dalam Adabus Syafi'i oleh Ibnu Abi Hatim dari kitab dia. Ambo buat gini ni, kalau siapa dia nak klik semok, tengok cari dalam kitab ya, sebab kita nak royak benda biar ada fakta Akhir sekali Imam Ahmad, ini Imam Masak yang terakhir sekali. Imam Ahmad dia mati 241. Dia anak murid Imam Syafi'i. Al-Bahaqi menyebut di dalam kitab Al-Asma' was Sifat. Ni Al-Bahaqi, Imam Bahaqi kata wal athar 'an as-salaf hakadha istiwa'ullah katsirah wa 'ala hadha at-tariq yadullu madhhab asy-Syafi'i wa ilahi dhahaba Ahmad ibn Hanbal. Riwayat daripada salaf adalah seperti demikian, istiwa Allah terlalu banyak dan di atas jalan inilah beradanya mazhab asy-Syafi'i dan jalan ini juga dilalui oleh Imam Ahmad. Jadi pak mazhab saat ni mengambil cara isbatus sifat. Ingat lagi dah isbat sebut tadi? Yang gapo isbat tadi? Kalau muhil yang pocor tu tak, dia menetapkan sifat itu, terima seadanya. Tuhan kata begitu, maka itulah dia. Aliran salaf ini diteruskan oleh ulama kemudian seperti Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Lalikai, Abdul Qadir Al-Jilani. Tengok Syekh Abdul Qadir Jilani ni seorang ulama tasawuf kita dah. Dia juga isbatus sifat. Amo tahu masuk sin. Tengok. Ada dalam satu kitab yang ditulis oleh Abdul Qadir Jilani, Al-Ghaniyatu li talibi tariqil haqq. Dia ada tulis dalam tu ketika dia mengulah ayat. Ada hadis tu. Hadisnya lagu mana? Yanzilu Rabbuna. Kalau tidak silap hadis Muslim ni. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kullai lailatin hina yabqa sulusul lail akhir. Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam ketika terbakinya 1/3 malam akhir. Nampak tak? Nabi kata Tuhan turun. Sahabat-sahabat pada masa tu tak tanya pun. Turun Rasulullah, kalau turun dia duduk atas aras, dia tinggal aras. Ini soalan yang kita learn ni. Lepas Tuhan turun lagu mana? Pasalnya Nabi faham umat Islam dan sahabat masa tu dia tidak akan nampak Tuhan seorang. Turun lagu mana? Tak sedut tanya, turun cara Tuhan. Pahaya kata-kata turun. Dah Nabi kata turun. Terbiang tanya jadi bid'ah pula. Lepas tu timur.
Tengok mudah orang akidah orang zaman dulu dah. Dia tak ada tanya, ya Rasulullah. Kalau tanya banyak, hamba baca dalam sejarah Sayyidina Umar, orang tanya banyak, dia kata kepala sampai darah. Dia tanya benda lain tak ni. Tuhan turun sana, apa ke dia turun lagu mana turun dengan apa? Dia boleh naik turun ke Tuhan? Apa kalau Tuhan turun sini, dia turun malam ni, negeri lain tak malam lagi. Apa lagu mana? Apa Tuhan turun lagu mana? Dia kata kepala lalu pecah, kepala berdarah. Sebab jangan tanya. Pelik kita berasa. Pelik tu lah orang bagi Tuhan. Duduk situ dah. Kalau kita boleh fikir supaya kita tu makna kita fikir Tuhan cara makhluk. Kenapa tak? Tuhan kata dia turun, tapi kosonglah aras kalau dia turun. Tu kita. Kita duduk atas dewan ni. Bila kita turun bawah pak khet nak ambil khet tu, tak ada kita sit. Pas lagu mana? Pelik Tuhan. Kok pelik tu Tuhan nak. Tuhan nak suruh dia berasa pelik Tuhan. Nah, kalau tak pelik pun tidak Tuhan. Tapi orang kita ni tak boleh selagi tak berasa saur dengan akal dia kan. Dia akan kira juga biar boleh fikir. Itu tak kena tu dah. Okey. Selain daripada gelaran Salafi dia panggil juga Asy'ari ataupun Hanabilah. Kenapa dia panggil Hanabilah? Kerana menisbahkan kepada akidah yang dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Orang panggil Hanabilah. Kalau pegang kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dia panggil Asy'ariyah. Ingat tak dua perkara dia dah? Istilah Hanabilah Imam Ahmad bin Hanbal. Asy'ariyah Abul Hasan Asy'ari. Masuklah ilmu kalam dan aliran khalaf. Ilmu kalam adalah berasaskan ilmu falsafah yang banyak berpaksikan kepada ilmu mantik logika, khususnya selepas percampuran budaya dan pemikiran hasil dari perluasan empayar Islam serta penterjemahan karya-karya falsafah Yunani di era Abbasiyah. Kegiatan tersebut telah menyebabkan percambahan kelompok yang terlalu mendahulukan akal mengatasi nas wahyu seperti Jahmiyah dan yang diasaskan oleh Jaham bin Safwan dan Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha tadi. Sehingga terpecah kepada 20 kelompok. Ini dia mula mari kesesatan ni. Dia mari falsafah metodologi ilmu kalam ke dalam pemikiran akidah. Bagi menepani pengaruh pencembaran akidah tersebut, lahirlah para ilmuwan Islam yang melihat bahawa kemahiran dalam menguasai ilmu kalam boleh menghasilkan kemampuan untuk menegakkan syariat dan ia telah menjadi satu alat baru bagi menekuni ilmu Islam. Baik gini. Dah mari ulama-ulama kalam bawa Mu'tazilah dengan Jahmiyah tadi, maka ulama-ulama semasa tu yang dia nak menentang tu, dia guna cara ilmu kalam juga. Nampak tak? Dia tidak nak ilmu kalam tu. Sebab nak berdebat dengan dia, kita kena guna alat dia juga. Nampak sini tak? Ini berniat baik. Ini lahirnya ulama kalam ni. Justru lahirlah tokoh-tokoh yang menegakkan ilmu kalam dengan manhaj tersendiri bagi mendapati golongan yang menyimpan dari akidah ahli sunnah wal jamaah seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah tu, hak sesat tu dan sebagainya. Tokoh utama ialah seperti Abul Hasan Asy'ari dan Abul Mansur Maturidi. Jadi pengikut Abu Hasan Asy'ari ni dia panggil Asy'ariyah, Abul Mansur Maturidi Al-Maturidiyah. Inilah dalam dunia ni. Jadi mana lagu mana ni? Demo ni dia guna ilmu kalam sebab nak lipat balik pokok ilmu kalam tadi. Di era ini lahirnya aliran yang dikatakan aliran khalaf. Kemudian yang membezakan dengan salaf bukan sahaja dari segi masa, malah perbezaan metodologi atau kaedah dalam permasalahan akidah. Tapi para ilmuwan ni, Abu Hasan Asy'ari dia tak ada dengan Pak Urimeh. Dia beranak tahun 260 Hijrah. Imam mazhab yang akhir sekali Imam Ahmad mati 241. Dia tak ada je pun. Abu Hasan Asy'ari tak ada. Ramah tu lebal duduk mengajar sifat 20 tu. Dia kata Pak orang mazhab ini berpahaman Asy'ariyah dia. Kata tak utis jarah ni. Asy'ariyah tak tubik lagi. Asy'ariyah ni Abu Hasan Asy'ari. Dak dok guanu muka dia tak tahu. Jangan marah dia. Abu dengar ada tak lebah kaca. Asy'ariyah kita ni dah semua Imam Hanafi Syafi'i semuanya berpahaman Asy'ariyah dia. Kata tak baca sejarah, tak beranak lagi bahasa Asy'ariyah. Ni sebab tu tarikh lahir ni mustahak. Bukan tarikh lahir, M tu makna mati. Tarikh mati ya. Antara perkataan yang menunjukkan sikap Imam Imam Pak Mazhab ni dia marah.
dia marah kepada ulama-ulama ia guna ilmu kalam untuk nak jawab puak-puak hak sesat tadi. Dia kata apa ya buduk tu irama dia, duk tu cara dia kata. Bah dengan Al-Quran dan Sunnah sudahlah dia kata. Kita tengok dah Imam Syafi'i kata guna. Ma min sya'in abghadu ilayya minal kalam wa ahli. Tiadalah sesuatu yang paling aku benci lebih daripada ilmu kalam dan ahlinya. Ini disebut oleh Imam Zahabi dan Siyar A'lam An-Nubala. Dia marah Imam Syafi'i ni. Ada satu ulama kalam pada masa tu kan dia tak tegur. Wa in yalqallahu wal abdu bi kulli dhanbin ma ada syirk ahabbu ilayya min an yalqahu bi ilmil kalam. Sekiranya seseorang hamba Allah datang bertemu Allah membawa segala dosa selain daripada syirik, lebih aku suka daripada dia bertemu Allah membawa ilmu kalam. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir. Dia kata kalau seorang tu dia kata mari jumpa Tuhan bawa dosa besar, jangan syirik sekara sebab syirik jadi kafir kan. Mari dosa zina, dosa curi, dosa minum arak, dosa gapo, aku lebih suka dia jumpa dengan Tuhan daripada orang ni jauh tapi bawa ilmu kalam. Marah tu tak? Terik tu dia. Kita tengok irama tu terik sangat marahnya Imam Syafi'i pada ilmu kalam. Pengaruh ilmu kalam ini melahirkan berbagai aliran pahaman khususnya. Tapi sebenarnya ni maksud Imam Syafi'i itu dia marah kok ilmu kalam tak ada Mu'tazilah, tak ada Qadariyah tu dah. Mungkin dia tidak marah begitu pada orang hak ulama kalam yang guna metodologi itu balik tu. Itu pendapat saya lah tu dah. Jangan pergi lagi sana pendapat saya macam tu. Moga kita tidak hidup zaman dia tu dah. Jadi kelompok Mu'tazilah ni dia sekitar abad kedua Hijrah. Secara ringkas sumber pengetahuan Mu'tazilah ialah mengutamakan akal berbanding nanas syarak. Dengan kata lain dia menjadikan akal sebagai pemutus dan tidak tunduk kepada hukum. Dia kira kalau akal tak boleh terima ayat Quran pun kena tolak. Ada satu tulisan yang mau tengok. Dia kata fal adillatul naqliyah zanniyah la tu'aridul qawati al-aqliyah. Dia kata hujah nakal, hujah Quran hadis ni ialah bersifat sangkaan. Tidak boleh lawan hujah akal. Oh, benar akal lagi. Faturaddu naqliyah ma yuwafiqul aqliyah. Dia kata maka mana-mana nas Al-Quran yang tidak boleh diterima oleh akal hendaklah ditolak. Oh, tak berat dia tak? Dia lebih akal lagi daripada ayat Quran. Hanya ayat kumpulan Mu'tazilah. Harus bagi mereka menolak dalil syariat jika didapati ia bertentangan dengan akal manusia. Meskipun itu merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni penuh Mu'tazilah kan. Dia tolak ayat Quran pasal kalau sebab tu dia tak boleh terima bila kata Tuhan turun, Tuhan ada tangan, dia tak boleh terima ni kan. Kan. Ayat-ayat Al-Quran juga akan ditakwil supaya sesuai dengan akal sekalipun ia merupakan nas yang jelas maknanya. Apa yang penting ialah nanas syarak tersebut diinterpretasikan relevan dengan prinsip-prinsip pemikiran mereka. Nak kedua belah dah ni gua ni. Mu'tazilah mengatakan sifat Tuhan adalah tidak berbeza dari zat. Contohnya Tuhan itu maha mengetahui, tetapi Tuhan itu maha mengetahui kerana zatnya, bukannya kerana dia mempunyai sifat mengetahui yang terasing. Itu dia. Tuhan ni berkuasa tapi tak ada zat yang kuasa. Tuhan ni berilmu tapi tak ada sifat ilmu. Itu Mu'tazilah dah. Mu'tazilah juga menolak segala sesuatu yang boleh membawa pahaman bahawa Tuhan itu adalah berjisim. Justru sifat-sifat Allah yang terdapat dalam nas sedemikian ditakwil, ditukar maknanya kepada kalimah yang sesuai dengan pahaman akal. Contohnya kalimah istawa berada di atas ditukar kepada istawla, memerintah. Ditukar. Tak boleh istawa, tak boleh pasal akal tak boleh terima Tuhan istawa, kita tukar kepada istawla. Kalimah yad ditukarkan kepada kudrah. Tadi Imam Hanafi marah dah tukar dia dah. Kalimah wajhullah ditakwil kepada zat Allah. Yanzilu Rabbuna ditukar kepada yanzilur rahmah. Dia pasal akal tak boleh terima dah. Selain salah seorang tokoh ilmu kalam yang berpahaman Mu'tazilah ialah Abu Ali Al-Jubai. Siapa dia ni? Beliau adalah ayah tiri kepada Abul Hasan Asy'ari. Menyebabkan Abu Hasan Asy'ari terdidik di bawah pahaman Mu'tazilah sehingga umur dia 40 tahun. Ni Abu Hasan Asy'ari ni. Ketika itu beliau menyedari kebatilan pahaman Mu'tazilah lalu mengisytiharkan dirinya berlepas diri daripada pahaman tersebut. Dia baru sedar. Lalu kemudian beliau mengikut pegangan Ibnu Kullab.
Dia tak ada dengan Ibn Kulab ni. 20 tahun kemudian baru dia lahir. Dia mengaji dengan anak-anak murid Ibn Kulab. Pahaman yang dibawa oleh Ibn Kulab dinamakan Al-Kullabiyah. Lagu mana pahaman Al-Kullabiyah ni? Pahaman Al-Kullabiyah membawa pendekatan yang seimbang antara akal dan nas, berbeza dengan Mu'tazilah yang terlalu mendaulatkan akal berbanding dengan nas. Pahaman Al-Kullabiyah mengisbatkan sifat khabariyah seperti wajhun, istiwa, yad. Dia terima balik. Dia tak si takwil ni, Kullabiyah ni. Namun wujud perbezaan pahaman ini dengan aliran salaf, iaitu dari segi berdiri af'al ikhtiariyah seperti Allah berkata-kata. Jadi bukan rumit sikit kalau nak ulah ni. Lepas tu kali kita kata Kullabiyah ni apa beza dengan salaf tadi kan? Sama-sama isbat. Dia beza dari segi af'al ikhtiariyah. Apa dia? Dia tak boleh terima Al-Quran itu kalamullah. Bagi dia Al-Quran itu adalah bukan kalam Allah. Kalam Allah adalah kalam nafsi. Kan kita dengar orang sadar kalam nafsi. Lagu mana? Bertolak daripada pegangan tersebut, pahaman Al-Kullabiyah beranggapan bahawa kalam Allah ialah kalam nafsi yang berdiri dengan zat Allah SWT yang tidak bersuara dan berhuruf. Hak ni dia tidak serupa dengan salaf ni. Kalam nafsi ni jika diungkap dalam bahasa Arab ia dikenali sebagai Al-Quran. Jadi hak duduk dengan Quran tu, hak duduk Tuhan tu, di lemah mahfuz tu tak ada bahasa, tak ada huruf dia kata. Tapi dia turun tu kerana turun kepada orang Arab jadi Quran dalam bahasa Arab. Kalau dia turun dalam bahasa Ibrani dia jadi Taurat. Kalau turun dalam bahasa Suryani jadi Injil. Hak duduk Tuhan tak ada bahasa, tak ada huruf. Ni. Justru menurut pahaman mereka Al-Quran bukan kalam Allah yang hakiki. Sebaliknya ia adalah ibarat atau penceritaan dan ukapan tentang kalam Allah, bukan kalam Allah itu sendiri. Itu dia beza dengan salaf dah. Kemudian akhirnya Abu Hasan Sy'ari melalui peringkat ketiga dalam pahaman akidahnya bila mana beliau mengisytiharkan dirinya berbahasa akidah ahli hadis. Aliran akidah yang dibawa oleh Abu Hasan Sy'ari diteruskan oleh murid-muridnya, kemudian disambung oleh golongan terkemudian sehingga dikenali sebagai aliran Asy'ariyah sehingga hari ini. Antara tokoh-tokoh Asy'ariyah utama ialah seperti Abu Bakar Al-Baqillani, Imam Al-Haramaini, Imam Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi. Tokoh-tokoh seperti nama-nama tersebut dikenali sebagai ulama Asy'ariyah mutaqaddimin awal. Baik. Bagi memahami pegangan akidah golongan ini, Asy'ariyah mutaqaddim ini tentang sifat-sifat Allah boleh diteliti terhadap hasil-hasil karya mereka. Cuba kita tengok Abu Hasan Sy'ari sendiri. Disebut dan Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ni kitab Abu Hasan Sy'ari ni. Tapi orang kita dia tak baca ni, dia baca hak-hak Melayu ni. Okey. Ni tengok, saat ambil terjemuh lah Dr. cepat lah. Golongan Mu'tazilah, Hururiyah dan Jahmiyah beranggap bahawa Allah Azza wa Jalla berada di setiap tempat. Maka anggapan begitu memungkinkan Allah berada di setiap tempat. Maka anggapan begitu memungkinkan Allah berada di dalam perut Maryam, tempat pembuangan sampah dan tandah. Sedangkan kesemua perkataan mereka itu menyalahi agama Allah. Jadi kita tengok sini Abu Asy'ari tak terima kali kita kata Allah berada di mana-mana. Tak ni? Dalam kitab dia Al-Ibanah. Ini ada kitab dia lagi Maqalat Islami. Ni Abu Hasan Asy'ari dia menulis buat kitab ni. Bahawasanya Allah di atas arasnya seperti mana firman-Nya. Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Dan kitab selagi Risalah ila Ahli Thagri. Tidaklah harus bagi seseorang untuk keluar daripada pegangan salaf sama ada dalam perkara yang telah diijma'kan ke atasnya atau dalam perkara yang diperselisihkan oleh mereka ataupun dalam tafsir-tafsir mereka, berpaling kerana kebenaran tidak mungkin keluar daripada pegangan mereka. Begitu juga dengan anak murid dia Abu Bakar Al-Baqillani. Dalam kitabnya At-Tamhid dia kata, adakah kamu berkata bahawa Allah berada di setiap tempat? Katakanlah kami berlindung dengan Allah, bahkan dia Allah beristiwa di atas arasnya seperti mana dia mengkhabarkan di dalam kitabnya Tuhan Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Nampak tak? Al-Baqillani pun dia isbat sifat juga. Abu Ali Al-Malik Al-Juwaini, imam orang panggil Imam Al-Haramaini ni kan, dalam kitabnya namanya An-Nizamiyah fil Arkanil Islamiyah, demi pegangan yang kami reda dan agama Allah yang kami berintikad ialah mengikut akidah salaful ummah dan lebih utama menurutinya serta meninggalkan perkara bid'ah. Imam Ghazali pun sebut juga dalam kitab Iljamul Awam Anil Kalam. Dia kata, ketahuilah bahawa kebenaran yang nyata di mana tiada kesamaran padanya di sisi golongan basirah ialah mazhab salaf, yakni mazhab para sahabat dan tabi'in. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi
Juga dia berpuisi di dalam kitab Asasut Taqdis, segala kebaikan berada pada menyusuri jalan salaf, segala kejahatan berada pada ikutan bid'ah salaf. Jadi nampak tak? Abu Hasan Sy'ari dengan ulama-ulama Asy'ariyah mutaqaddimin tidak lagi jauh daripada salaf, kecuali sebut itu tepat af'al ikhtiariyah. Okey. Kemudian ini lahir generasi selepas mereka yang disebutkan itu daripada aliran khalaf yang pada umumnya mengaku diri mereka beraliran Asy'ariyah, namun pengambilan kaedah berbeza daripada generasi awal Asy'ariyah. Mereka ini dikenali sebagai golongan Asy'ariyah mutaakhirin. Perbezaan ketara ialah di mana golongan Asy'ariyah mutaakhirin mentakwilkan kalimah dalam ayat-ayat mutasyabihat. Dia takwil semula pula. Dia ambil hak Mu'tazilah pula dengan pengertiannya sesuai dengan Allah dan dapat dipahami akal. Sedangkan golongan Asy'ariyah mutaqaddimin tidak mentakwilkannya, sebaliknya mengisbatkan kalimah dalam ayat-ayat mutasyabihat seperti dalam huraian yang terdahulu. Alasan mentakwilkannya, dia ada alasan. Sebab tu ada ulama-ulama juga setujulah dengan dia ni. Ulama mutaakhir ini adalah bertujuan bagi menjamin kepahaman umat Islam supaya bersih daripada sebarang penyelewengan dan gambaran yang menyerupakan sifat Allah daripada sifat makhluk. Dia kira obat pada masa tu. Macam COVID mari baru ni kena makan obat. Pasal orang duk bawa paham Mu'tazilah masa tu dah. Jadi kena guna obat tu juga. Kalau dia gunakan obat tidak antibiotik ni racun juga ke tak? Nak bunuh virus, nak bunuh bakteria kena guna antibiotik. Jadi dia kira ilmu kalam ni antibiotik. Sebab itulah Tuan Guru Tok Haji Hadi dia sebut, dia kata sepatutnya dia kata tak boleh guna dah pasal tak ada penyakit, tak ada COVID habis dah boleh guna obat tu dia kata. Sebab tak ada Mu'tazilah lah ni dia kata. Dari segi istilahnya ialah mengelakkan daripada tashbih atau tajsim. Dia tak siwi orang ni kata tangi Tuhan nampak tangi. Kalau gitu dia panggil tashbih. Ataupun menganggap Tuhan itu berjisim, tajsim dia panggil. Jadi nak mengelak daripada tashbih dengan tajsim, kita takwil lah dia. Sebab tu ada ulama setuju juga walaupun dimarah oleh ulama-ulama Asy'ariyah mutaqaddimin. Kaedah takwil tersebut tidak berbeza dengan cara takwilan golongan Mu'tazilah seperti mentakwilkan yadullah dia tukar kepada kuasa Allah, istawa kepada memerintah, wajhullah kepada zat Tuhanmu. Okey. Cuma beza mana? Asy'ariyah mutaakhirin dengan Mu'tazilah ni, aliran Asy'ariyah mutaakhirin dengan Mu'tazilah ialah di mana Mu'tazilah menafikan terus wujudnya sifat Allah. Dia kata Tuhan tak ada sifat. Tuhan berilmu tapi tak ada sifat ilmu. Tuhan Ar-Rahman pemurah tapi Tuhan tak ada sifat pemurah. Kita pun tak faham lagu tu. Ada tak ada sifat? Contohnya Mu'tazilah mengatakan seperti zat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri yang melihat, maha mendengar dan maha mengetahui, sedangkan Allah tiada sifat melihat, tak ada sifat mendengar dan tak ada sifat mengetahui. Lagu tu tak? Hak ngaji sifat 20 ni. Beza dengan Mu'tazilah. Manakala aliran Asy'ariyah mutaakhirin beriktikad bahawa maha melihat, maha mendengar dan maha mengetahui adalah antara sifat-sifat Allah yang qadim. Kita kata dia itu sifat Allah dah. Aliran Asy'ariyah mutaakhirin ini berkembang dan diteruskan oleh ulama-ulama mereka yang kemudian seperti Abdul Qadir Al-Baghdadi, Al-Iji Al-Asbahani, Muhammad Ibn Yusuf As-Sanusi. Aliran Asy'ariyah mutaakhirin ini masuk dan berkembang di Nusantara Pak kita ni, kemudian lahirlah kitab-kitab termasuk di dalam bahasa Melayu yang kebanyakan bersumberkan kepada kitab karya Ibn Yusuf As-Sanusi dari kitab Ummul Barahin dah. Matan Ummul Barahin ni orang ngaji hak ni belakang. Daripada matan ni lah dia kembang-kembang. Kitab ini hanya membincangkan permasalahan akidah yang berkaitan dengan ketuhanan dan kenabian sahaja. Ia menjelaskan hukum akal serta membahaskan al-ilahiyah ketuhanan yang berteraskan 20 sifat. Jadi sifat 20 ni mula daripada As-Sanusi abad yang ke-9 Hijrah tadi. Okey. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam melahirkan kitab-kitab akidah berbahasa Melayu yang lebih dikenali dengan sifat 20. Jadi, hak sifat 20 kita nak ngaji ni ialah ambil daripada kitab-kitab Asy'ariyah mutaakhirin. Sebab tu dia bahas takwil banyak tu dah. Dia tidak ambil hak mutaqaddim macam Imam Abu Asy'ari Al-Baqillani, Al-Razi, Imam Haramaini dulu. Faham tak?
Sebab itulah antara kitab yang lain ialah Aqidatun Najim fi Ilmul Din. Ada ngaji belakang kitab ni? Ini Aqidatun Najim. Tak ada kau duduk pondok sini. Aqidatun Najim. Dia ambil daripada kitab Matan Ummul Barahin. Faridatul Fara'id oleh Muhammad Zain Al-Fatani. Sirajul Huda Muhammad Zain As-Sambawi. Miftahul Jannah oleh Muhammad Tariq Masud Al-Banjari. Ini kitab kita ni. Jadi semua ni adalah aliran ulama Asy'ariyah mutaakhirin. Jadi permasalahan akidah masa kini, para ulama muktabar masa kini seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah merumuskan sama ada melalui ucapan dan penulisan beliau seperti kitabnya Fusul fil Aqidah Bainas Salfi wal Khalaf telah merumuskan bahawa kedua-dua mazhab akidah salah dan khalaf berada di atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Jadi tu sudut balahlah salah dan khalaf. Demo ni siapa nak banding dengan Yusuf Qaradawi? Budak tu sebutin dah. Wan kau derah pula kipas ni. Panas kau? Dia apa jadi derah ni? Hawa nak sudah ni derah dia. Yusuf Qaradawi kata dia rumus gini. Dia kata kedua-dua duduk di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Demo ni siapa? Yusuf Qaradawi mati dah. Permasalahan yang timbul ialah apabila adanya pihak yang bersifat gulu ekstrim. Hak tak ngaji belah mana ni jadi mengkufurkan pihak yang tidak sehaluan. Antaranya terdapat individu yang berpegang kepada aliran Asy'ariyah. Dia kata kita ni agak Asy'ariyah. Kita mengkufur orang yang berpegang kepada aliran Hanabilah. Hanabilah ni siapa? Dia tu Imam Ahmad Hanbali. Dia baca kitab-kitab akidah Imam Ahmad. Kalau dia mau mengkufurkan dia, artinya dia mengkufurkan Imam Ahmad tergamuk apa? Siapa dia Imam Ahmad? Imam Ahmad dulu pada Imam Abu Hasan Sy'ari lagi. Bagi mereka aliran Hanabilah memilih jalan isbat terhadap sifat Allah dalam ayat mutasyabihat. Mereka menyifatkan golongan mengisbatkan sifat Allah itu mujassimah atau musyabbihah. Kita kaji dengar kan dalam video pada puak-puak ni dia menyerupakan Allahnya dengan makhluk jadi mujassimah musyabbihah sebab dia mengisbatkan sifat. Dia kata Allah ada tangan, ada muka. Sedangkan Imam Hanafi nah isbat sifat. Lepas tu kalau kita isbat sifat dia jadi mujassimah kan, jadi musyabbihah. Biar kita besok dengan istilah dia dah. Ni. Ngaji belakang dah biasa sebut mujassimah musyabbihah. Tu ia orang tuduh kepada orang isbat sifat. Kita tengok. Sedangkan kaedah mengisbatkan sifat Allah adalah kaedah yang dipelopori oleh zaman sahabat tabi'in imam pak mazhab. Kita dengar dah tadi dah. Dan ulama muktabar yang kemudian mengisbatkan sifat Allah juga adalah kaedah yang dipegang oleh Abu Hasan Asy'ari sendiri yang mutaqaddimi. Abu Bakar Al-Bakillani, Imam Haramaini, Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi. Mengisbatkan sifat Allah tidak menjadikan seseorang itu mujassimah ataupun musyabbihah selama dia tidak menyatakan sifat Allah tersebut adalah menyerupai sifat makhluk. Biar kita hilir sikit ngaji dah. Kalau orang isbat sifat kita kata mujassimah lalu nampak sangat kita tak pernah ngaji, tak tengok kitab dah. Biar jadi hak dalam majlis ni bolah. Biar kita jadi orang moderate sikit. Jangan jadi taksub dah. Terima ni dua-dua ni. Baru tak balah. Banyak lagi amun ayat balah. Benda-benda bid'ah apa kalau pandai handle molek tak balah. Kena tajuk lain pula dah. Lihat pandangan mengenai daripada para ulama muktabar. Cuba tengok. Ni Ishaq Ibn Rahawai. Ni ulama yang hidup zaman Imam Ahmad. Dia kata guana. Qala Ishaq Ibn Rahawai, innama yakuna tasybih idza qala yadullah mislu yadi aw sam'uhu ka sam'i fa hadza tashbih. Wa amma idza qala kama qala Allah yadun wa sam'un wa basarun fala yaqulu kaif wa la yaqulu misl fa hadza la yakunu tashbihan indahu qala Allah laisa kamitsli syai'. Ni dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah Al-Lalikai. Gapo makna? Amu tak bermakna. Klik semula dah. Tak bubuh makna maksud ni. Ni dah. Kita tengok sesuatu dah. Katanya Ishaq bin Rahawai, jadi tasbih ni, tasbih apa tadi? Tuhan ni menyerupai makhluk. Apabila dia berkata tangan Allah serupa dengan tangan aku, pendengaran Allah serupa dengan pendengaran aku, itulah orang panggil tasbih dah.
Adapun apabila dia berkata sebagaimana Allah berfirman, sebagaimana Allah kata yadullah sam'un dalam Quran itu wa basarun, maka dia sendiri tidak kata bagaimana, dia tidak hura, dia hanya kata yadullah saja. Maka dia juga tidak kata serupa dengan gapo-gapo, hanya dia kata tangan Allah saja. Maka itu tidak jadi tasbih. Dan di sisinya, apa dia berani dia kata Allah ada tangan, Allah istiwa semua sekali itu? Sebab dia ada benda benteng dia kukuh, apa dia? Laisa kamitslihi syai', Allah tak serupa dengan sesuatu. Siapa dia kata? Ishaq ibnu Rahawai. Ia demo lah ni pandai-pandai, bila bunyi saja orang kata ya Allah, musyabbih, ada kafir. Demo siapa nak banding Ishaq bin Rahawai? Masalah dia tak kenal kalau royak pada gamak ni abang Ishaq mana. Ngaji tak sikit dah. Kalau kita ni ngaji lakus tangga sikit, tok lebah duk baca kitab kapu ni, daripada duk baca kitab-kitab Jawi tu, curukah naik sikit, jenguklah ke atas saya ingat, ambil sumber-sumber Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Akhir sekali ambo boleh kecek lagi sebab Datuk Pengarah tak hari dah. Dia kata sudah pukul 12. Asalnya 12.30 sebab kata permintaan daripada ahli jemaah ni nak suruh takut des bagi sahur lah. Dia mari ambo berhenti dah. Yang ketiga ni, jadi penyakit kita masalah cabaran kan tasawuf falsafi. Nak ngaji tasawuf tak jadi tasawuf Islami, jadi tasawuf falsafi. Apa nama rima tasawuf falsafi ni? Dah. Jadi tiga perkara. Syiah sesat dah. Salah kalah lepas pada ni jangan balas dah. Ambil rumus hak berwisat ni. Ani tengok ni hak ketiga cabaran ni tasawuf falsafi. Secara teori tasawuf terbagi kepada dua. Ni tasawuf yang bersumber dari ajaran Islam. Memang tasawuf ni ajaran Islam. Islam ajar lagu mana tasawuf? Dan kita tengok tasawuf yang berasal dari luar ajaran Islam yang menyelinap masuk dalam alam pengajian Islam. Ni hak punah. Tasawuf yang bersumberkan dari ajaran Islam ialah berdalilkan kepada nas Al-Quran dan hadis. Banyak penegasan dalam Al-Quran dan hadis tentang kemuliaan kehidupan akhirat atas kehidupan dunia. Itu apa kita tasawufnya? Dia bina atas pokok tu. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih daripada kehidupan kita. Bila kita boleh jelmakan dalam kehidupan kita, kita mengutamakan akhirat, lagu mana cara kita nak buat amal keyakinan kita, itulah tasawuf dia naknya. Tujuan situ. Tapi jadi terbalik, dia pakai nak jadi tok wali. Tidak nak kau tasawuf, nak tok wali. Ia merupakan motivasi ke arah pola hidup zuhud dan wara' seperti yang telah dipraktikkan oleh generasi sahabat dan generasi awal Islam yang gemilang. Kita nak kalau boleh kita serupa dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman. Sebabnya demo tu garanti masuk syurga. Sebutlah tok wali mana, kau orang keramat mana, tok guru tasawuf demo dia, tak ada siapa dia boleh jamin dia masuk syurga. Tidak gitu kan? Siapa dia hak jamin masuk syurga? Abu Bakar, Uthman, Ali, 10 orang, tak termasuk sahabat-sahabat lain. Apa kita tak tiru cara amalan tasawuf dia? Dia nak cari tasawuf lain. Dah. Justru tasawuf berfungsi sebagai usaha keluar dari sifat-sifat tercela menuju sifat-sifat terpuji melalui proses pembinaan diri, dia panggil riyadah ataupun mujahadah. Adapun tasawuf yang berasal dari luar ajaran Islam disebabkan masuknya pengaruh-pengaruh luar, terdapat 4 pengaruh. Jadi hamba nak rekah nama sebut nama jadi. Nama dia Rahbaniyah Nasrani. Yang kedua dia masuk daripada Parsi, daripada Iran. Dia masuk Yunani, dan yang ketiga daripada Hindu dan Buddha. Dia masuk tu, unsur-unsur luar tersebut telah membentuk satu warna tasawuf baru yang dikenali sebagai tasawuf falsafi. Kita tasawuf Islami, dia tasawuf falsafi, tasawuf yang berpijak kepada jalan falsafah. Tasawuf falsafi inilah yang mengembangkan doktrin-doktrin seperti fana. Kita aja dengar ada sebut makan fana. Gerung dengan tok lebah dulu. Ampun ambil budak dulu. Dia kata bila kita jadi tinggi, kita jadi makan fana. Fana ni dia kata siapa tinggi tak khabar gapo satu, siapa sembahyang pun tak ingat. Jadi tak ingat. Pak kita tahajud dia boleh kau tak sembahyang. Tak apalah bila fana. Dia kata boleh tak sembahyang, kita masuk gerung dah. Menghalalkan tak sembahyang. Agak bodoh ya. Aku tanya sekarang.
Pernah ke berlaku kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Utsman Ali. Kita berdua situ semua kunci kita. Demo ni siapa fana, demo tu pernah ke berlaku fana. Kalau ada dah dalam kitab-kitabnya disebut. Dalam asar, dalam hadis-hadis. Tak ada. Hak baru ni. Ittihad ni penyatuan. Hulul, wahdatul wujud. Ni dia kena tajuk nak ngaji wahdatul wujud. Nur Muhammad, insan kamil. Ni. Justru tasawuf falsafi telah mengubah corak tasawuf Islam yang pada asalnya menekankan sikap zuhud dan wara, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama awal Islam, kepada kecenderungan ke arah panteistik ataupun dipanggil union mistik. Tasawuf falsafi ini seterusnya melahirkan pahaman sufi secara literal bertentangan syarah Islam. Ia melahirkan doktrin-doktrin yang menyalahi tauhid dan Al-Quran dan hadis. Antara doktrin utama ialah wahdatul wujud dan Nur Muhammad. Amun sebut dua perkara ni. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni dia ialah kepercayaan bahawa antara manusia dan Tuhan adalah satu kesatuan. Dia percaya kita ni bila kita tinggi akhir sekali kita bersatu dengan Tuhan. Bila sampai situ, ia sebenarnya wujud dia kata ialah Tuhan. Sedangkan makhluk hanya bayangan atau cetakan daripada wujudnya makhluk, daripada wujudnya Tuhan. Antara tokoh yang membawa pahaman ini ialah Ibnu Arabi. Ni ulama tahun 7 Hijrah dah ni. Konsep wahdatul wujud boleh mengancam akidah dan syariat Islam. Pasal apa kepahaman ini akan mempercayai wujudnya Islam zahir, Islam batin, Islam kulit, Islam isi. Apabila isi diperolehi, maka kulit tidak diperlukan lagi. Maknanya apabila mencapai hakikat syariat tidak diperlukan lagi. Sebab tu dia kata orang-orang syariat ni dia kelih kita pun hakikat ni tak betul semacam pakai seluar pendek tak pergi sembahyang. Muka dia mau tengok kok syariat kita kok hakikat tengok ni. Wah, ni macam ni. Mereka mempercayai bahawa ilmu diperoleh secara terus daripada Allah yang disebut sebagai laduni. Tak payah ngaji, boleh ilmu Tuhan tajalli masuk. Ia tidak perlu melalui proses pengajian dan pembelajaran. Ia menjadi asas perolehan ilmu dalam Islam. Contoh kecil banyak, tengok keputusan muzakarah. Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam JAKIM tahun 2015 yang telah diadakan pada tahun 2000 telah memutuskan bahawa fahaman wahdatul wujud menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Bersetuju dengan fatwa rasmi negeri Johor yang diputuskan tahun 1948 oleh Sahibus Samah Said Alawi Tahir Al-Haddad seperti berikut. Mengikut pendapat ijma' ulama, fahaman wahdatul wujud adalah kufur. Jangan kita biasa nak main lah wahdatul wujud. Sesiapa yang mempercayai dan mengamalkan adalah murtad. Kitab Kashful Asrar Durun Nafis ni orang duk baca belakang ni. Hidayatus Salikin dan kitab-kitab lain yang mempunyai elemen-elemen al-wujud tidak dibenarkan dipelajari di majlis masjid dan di surah-surah. Majlis agama kita tak boleh baca dah Hidayatus Salikin ni. Durun Nafis. Tapi ada kok kapunya kutip belajar lagi. Habis itu wahdatul wujud dah. Nur Muhammad. Doktrin ini dibina di atas percayaan bahawa kejadian pertama yang dicipta Allah ialah Nur Muhammad. Dia ambil mana ni? Dia kata Nur Muhammad ni sebagai makhluk pertama menyebabkan timbul pula pahaman-pahaman lain berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Baginda tak ada bayar. Rasulullah kalau jalan tengah panah tak ada bayar sebab dia nur. Pahaman Nur Muhammad inilah yang menjadi punca kesesatan golongan Barelwi. Ni ajaran sesat di India yang mempercayai bahawa Nabi Muhammad bukannya seorang manusia biasa dari segi kejadian asalnya, tetapi berbeza kerana ia adalah nur yang terpancar dari nur Allah. Sebenarnya kitab Zanji tu nak oyakkan mukaddimah tu tak sedap dah. Wa usalli wa usallimu ala nur. Kita berselawat dan salam kepada nur. Siapa dia nur Nabi Muhammad tu? Kau tidak tahu kita selawat ke Tuhan. Nur ni maksud Nabi Muhammad. Dia disebut al-mausuf bitaqaddumi wal awwaliyah. Siapa dia pada lafzannya? Cuba lagu sikit tak dengar? Yang bersifat taqaddum kidah. Nur Muhammad ni bersifat kidah. Kalau akidah tu dibawa tapi tak ada arah menggodok baca tu sedap buat lagu je dah. Dia punah situ lagi tu. Asah tu. Kitab Zanji tu ditulis oleh Ja'far Al-Barzanji berapa ratus tahun dah. Baru ni ya baru. Dia dalam pertandingan membuat apa dia buat kisah Nabi. Boleh kira nombor 1. Faham ke cetak? Buk dia tu.
Dan dalam tu juga ada ajaran-ajaran yang tak bersandar pada hadis palsu banyak dalam tu. Orang dia buat kajian dah. Tapi orang sih kita tak tahu kadang-kadang kan. Ambo pun ngaji Quran masa budak-budak dulu. Tu guru Quran ni pandai kata ni. Sudah ngaji Quran dia kata bola berhenti lah ngaji Quran. Kita ngaji berjanji lah pula dia. Oh kita tahu jadi ngajak berjanji dia banyak malam lah pula. Jadi ganti Quran tu dengan berjanji. Sedangkan berjanji orang tulis. Sebab orang kita tak tahu, tak boleh salah ke dia dah. Sedap ke tak berjanji dah. Pahaman Nabi Muhammad sebagai makhluk pertama adalah berasaskan sebuah hadis palsu. Ni kaji dengar orang duk baca ni. Ada penceramah dalam YouTube ada. Dia baca ayat. Diriwayatkan daripada Jabir bertanya kepada Nabi, apakah makhluk pertama diciptakan wahai Rasulullah? Ni ada dalam hadis. Maka Nabi jawab, awwalu ma khalaqallahu nuri nabiyyika ya Jabir. Nampak dengar dalam YouTube tu. Ustaz tu dah sebut gitulah. Ustaz tu popular amat masalah sebut nama lah gaduh likum belakon. Makhluk pertama yang diciptakan Allah yang nur Nabi engkau wahai Jabir, dia kata. Hadis tersebut dipanjangkan lagi dengan menyebut sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta sebelum segala sesuatu nur nabimu. Daripada nurnya maka nur itu mula berputar dengan kudrat Allah selama dikehendakinya. Pada ketika itu belum ada lagi lauh mahfuz, tak ada qalam, syurga, neraka. Belum juga ada malaikat, langit, matahari, bulan, jin, manusia. Apabila Allah hendak menjadikan makhluk dibahagikan nur itu pada 4 bahagian. Allah sahabat baca Allah ni dia panjang dia cerita lagu mana jujuk belah 4 bagi 3. Apabila kita semuk hadis tersebut tidak terdapat dalam mana-mana kitab hadis seperti dalam Sunan Sittah dan lain-lain. Tengoklah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itu hadis kelas 1 tu bawah At-Tabarani, Darqutni, Al-Baihaqi, turun lagi hadis-hadis. Tak ada pun hadis tadi. Kemudian bila kita tanya ambil mana sedekah hadis itu ada dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab Maulud Nabi ada kan? Mereka mempertahankan dia kata hadis itu sahih. Dia kata ada dalam Musannaf Abdul Razak. Kita hadis dulu lagi Musannaf Abdul Razak. Namun daripada semukan kepada naskah-naskah Musannaf Abdul Razak yang tercetak dan tersebar seluruh dunia hari ni, hadis itu tak ada pun diwak lolok. Dah? Hadis Nur Muhammad ni dengan hadis palsu. Membaca, menyebar hadis palsu hukumnya haram. Ambo tulis satu artikel di majlis agama ada di baru ni. Jabatan agama, Datuk Pengarah siapa ada. Ada hadis palsu dalam kutubah nikah tu email. Raka'atan mizal mutajib minal mutazawwij afdal min 70 raka'atan minal a'zam. 2 rakaat sembahyang orang nikah lebih baik daripada 70 rakaat sembahyang orang bujang. Hadis tu palsu. Apabila tu imam baca, tu imam berdosa. Setiap kali tu imam baca, tu imam berdosa. Tu imam topak ada jajahan di ada satu masjid dia topak. Dia siap syarah nah. Awak hari ni sudah naik martabat daripada 2 menjadi 70 kerana awak dah jawab nikah saat ni. Sedap dia. Sedangkan hadis tu palsu. Semua ulama kata menyebar hadis palsu adalah haram. Tu imam akad nikah, tu imam halal. Sepatut dalam buku tu Al-Fadhi kita ada berapa kali ayat bol pakai buk tu nya. Buk biru tu imam dak akad nikah tu duk berdosa tu imam. Ada tu imam sini. Baik. Dalam Musannaf Abdul Razak dia kata ada, tengok tak ada. Jadi kalau siapa dia baca hadis ada hukum dia haram. Ni siapa dia kata Ibnu Katsir. Dia menyatakan semua hadis-hadis yang menyatakan demikian Nur Muhammad tadi adalah palsu dan diada-adakan dengan kesepakatan ahli ilmu hadis. Dalam Al-Asal Al-Marfu'ah muka surat 23 Ibnu Katsir sebut. Demikian juga pendapat Az-Zahabi dalam kitab Tanzil Syariah Al-Marfu'ah. Dia kata hadis Nur Muhammad itu adalah palsu. Namun hadis tersebut banyak tersebar dalam kitab-kitab tasawuf dan maulid Nabi. Sedangkan makhluk yang mula-mula diciptakan Allah terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Daud ni. Ini hadis yang sahih ni. Tak usah bacalah, takut tak ada masa dah baca terjemuh dia. Hadis ni menyebut qalam. Ni hadis sahih ni, qalam. Dan ada pula hadis Muslim disebut arash. Ni hak sahih. Apa tak saya pakai hak sahih lagi pakai Nur Muhammad? Hak palsu. Ni hadis yang menyebut qalam. Ambo tak si baca ni sebabnya pukul 12 lebih takut Datuk Pengarah Sapan. Implikasi doktrin wahdatul wujud dan Muhammad. Apa jadi ni?
Daripada wahdatul wujud dan Muhammad ini, ia adalah batil dari segi akidah. Berpegang kepada kedua-dua doktrin ini boleh membawa kepada rusak akidah. Keyakinan tersebut boleh membawa kepada kepercayaan bahawa golongan yang sudah mencapai makan tertentu sudah terlepas daripada taklid syarak kerana dirinya telah bersatu dengan Tuhan. Boleh jadi wahdatul wujud bila dia boleh ittihad, bersatu dengan Tuhan, tak ada taklid syarak semaya, tak payah pakai semaya dengan niat ke apa. Dah dia Tuhan. Dia kata bila istilah macam al-halas, anal haq, aku ni Tuhan. Apabila telah mencapai makan tertentu, mereka mempercayai boleh berhubung terus dengan Rasulullah secara yaqazah. Kayak kita tengah dalam video dia kata, demo je duk kata hadis palsu supaya sebut tadi. Duk tengok kitab. Hadis palsu ni biasanya tulis Ibn Hajar Al-Asqalani tulis dalam kitab dia. Ibn Sayyuti tulis dalam kitab dia. Banyak Ibn Az-Zahabi apa semua dia hipu hadis-hadis palsu. Dia kata demo duk balik tengok kitab. Kita tak payah tengok kitab nak tahu hadis palsu. Kita buat apa? Kita selok tabi tanya Rasulullah sendiri. Rasulullah mari cegak depan kita. Boleh jumpa Rasulullah cara yaqazah. Oh lagu ni punuh habis tak kena tahu habis kitab. Ada masalah belok tabi Rasulullah gapo dia hukum royak tak ngaji gapo kan. Ni dia jadi ni. Bila dia percaya tu. Siap dalam video. Aja dengar dalam video tu. Ustaz ada mengajar tu. Ambo selok tabi boleh tanya direct dari Rasulullah. Apabila boleh berhubung secara terus dengan Rasulullah, maka segala persoalan agama diperoleh tanpa melalui metodologi sumber hukum yang telah disepakati oleh ulama. Kepercayaan ini boleh menolak metodologi ilmu hadis yang disepakati. Ukuran sahih, dhaif atau palsu sesuatu hadis tidak lagi diukur melalui ilmu mustalah hadis. Sebaliknya boleh bertanya sendiri kepada Rasulullah. Pakai selok tabi Dia mudah ayat Imam Sayyuti kata, Imam Sayyuti dalam Al-Lali'ul Masnu'ah kata ni hadis palsu. Imam Syaqani kata dalam Al-Fawaidul Majmu'ah kata hadis ni palsu. Imam Albani kata As-Silsilatul Dha'ifah pun kata hadis palsu. Tak si bakal berlaku tu. Sebab apa boleh saya tabi tanya Nabi sendiri. Tidak hebat dia. Implikasi daripada keyakinan demikian, golongan tersebut akan beramal dengan hadis-hadis palsu dan rekaan seperti rekaan selawat, zikir, amalan bid'ah dan khurafat melalui tarekat dia nanti. Dia tahu dah zikir-zikir Nabi ajar, dia akan cari zikir lain. Al-Quran dan As-Sunnah tidak lagi berfungsi untuk mengukur kebenaran sesuatu amalan, sebaliknya lebih terpesona kepada penampilan ajaib dan aneh yang digambarkan oleh karamah. Dia percaya tok guru dia lagi walaupun bercanggah dengan hadis. Dia tengok tok guru dia boleh jalan dalam air, dia boleh tengok tok guru dia boleh terbang, tok guru dia boleh ke semayang Mekah. Ia dah sungguh pun tak tahu. Tapi dengar, Imam Syafi'i ada pesannya kepada kita. Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal man wa yatiru fil hawa la tuqtarru bihi hatta tu'ridu amrahu 'al kitab was sunnah. Pegang Imam Syafi'i. Hamba semua nak ajak kita ni supaya pegang Imam Syafi'i. Jadi pegang ni. Dia kata apabila kamu melihat seseorang itu boleh berjalan atas air ataupun boleh terbang di udara, jangan kamu tertipu dengannya sehingga kamu ukur pekerjaan dia, amalan dia itu dengan Al-Quran dan hadis. Tu ukuran kita. Tak apa tok guru dia tak ke semaya jebuk duduk di rumah duduk gitu. Dia orang keramak ni. Bapa tengok sendiri boleh jalan atas air ke apa. Itu bukan ukuran. Siapa dia kata gitu? Imam Syafi'i. Kalau kita tak pakai Imam Syafi'i tak tahu dah. Permasalahan nak habis ni. Wujudnya golongan ekstrim yang berpegang kepada aliran Asy'ariyah mutaakhirin, yang berpegang kepada jalan ta'wil sifat Allah sekaligus menolak jalan isbat malah mengkafirkannya. Ini masalah. Sedangkan pegangan tersebut bercanggah jalan isbat yang dipegang oleh Asy'ariyah mutaakhirin. Ditambah pula mereka memilih dan meyakini jalan tasawuf falsafi. Dia kata dia Asy'ariyah, tapi dia ni jadi ekstrim, dia mengkufurkan orang isbat. Dan dia pula beramal dengan tasawuf falsafi tadi, wahdatul wujud dengan Nur Muhammad ni. Dan amalan-amalan dia pun dia mengatik, dia berzikir, dia semua dia guna amalan khurafat dan bid'ah. Lalu mereka menyandarkan diri mereka kepada golongan yang beraliran Asy'ariyah yang bernaung di bawah Imam Abu Hasan Sy'ari. Satu penyelewengan terhadap Abu Hasan Sy'ari. Dia kata dia Asy'ariyah, sedangkan mereka tidak pernah menyemak adakah Imam Abu Hasan Sy'ari memilih jalan takwil melampau seperti mereka. Adakah Imam Abu Sy'ari mengkufurkan sebagaimana awak mengkufurkan orang isbat? Kita tak pernah semak, tapi kita mengaku kita Asy'ariyah, mencemarkan nama Abu Hasan Asy'ari.
Adakah Imam Abu Hasan Sy'ari bertasawuf secara tasawuf falsafi sebab tadi? Adakah Imam Abu Hasan Sy'ari hajar wahdatul wujud, Nur Muhammad seperti mereka? Dia tak pernah fikir, tapi dia sikit-sikit kita Asy'ariyah. Kalau ada Imam Abu Sy'ari nyemaruh dia, kata kepala dia. Okey. Kalau betul-betul nak Asy'ariyah, pegang kepada kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Sy'ari sendiri dengan murid-murid dia yang mutaqaddimin. Jangan bersifat ekstrim dan jauhkan daripada tadi. Itulah saja yang boleh sebut. Sekian.